Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 petang. So, hari ini bersembang di ruang akademi. Baru ada satu mata, 3 mata, 6 mata. Hari ini saya akan cerita. Semua orang dah tahu tajuk dia. Tentang balik Vitex. Right, Vitex, SKV Vitex, suplemen yang terdiri daripada gabungan phytonutrisi, dan kita faham Vitex ini dalam gaya hidup SKV. Dia terdiri daripada kalangan pemulihan digunakan untuk pemulihan dalaman. Baiklah. Right. So, bagaimana sebenarnya SKV Vitex ini boleh berfaedah digunakan sebagai suplemen di zaman pandemik ini. Alright. So, sebenarnya COVID ini ataupun coronavirus disease 19, COVID-19 kan. Semua orang tahu sejenis satu penyakit yang kadang-kadang kita tak jangka akan datang. Saya pun tak pernah terbayang benda ni akan berlaku di Malaysia dan juga di dunia. So, apa sebenarnya yang kita boleh kaitkan dari sudut kesihatan dan juga coronavirus ataupun COVID disease ini? So, di sementara nak tunggu lebih ramai masuk kan, saya sembang sikit lah. So, kita tahu dalam rangkaian produk SKV, kita ada produk SKV Defense. Yang mana SKV Defense ni memang kita fokus. Kita fokus kepada apa? Kepada sistem imun. Right. Dan satu lagi, kita ada SKV Vitex. Yang mana ini kita fokus kepada pemulihan dalaman. So, dua perkara itu ada bezanya dan ada sangkut pautnya. So, bercerita tentang COVID ataupun coronavirus ni, dia disebabkan oleh sejenis kuman virus. So, virus ni you all tahulah, dia tak boleh dialahkan dengan antibiotik. Dan disebabkan oleh dia tu bersifat baru. So, kita panggil dia novel virus. Right. So, SARS-CoV-2 ataupun Sudden Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 adalah penyebabnya. Saya rasa semua orang tahu bentuk SARS-CoV itu kan. Macam mana bentuk virus COVID tu. Dia bulat. Lepas tu dia ada tanduk-tanduk yang kita panggil sebagai spike protein. Right. So, apa yang berlaku? Coronavirus ini ialah sebenarnya demam sesama biasa. Tapi disebabkan oleh perkembangan era, virus ni pun dia mengambil bentuk tertentu. Maka wujudlah SARS-CoV ini. So, SARS-CoV ini dia ada 4 fasa apabila dia masuk dalam badan kita. Sebelum saya cerita fasa tu, baiklah saya ceritakan bagaimana sebenarnya perjalanan kalau seorang itu sakit ataupun dijangkiti COVID positif. Kita tahu dia mengambil masa sekitar 3 hingga 5 hari. Ini yang selalunya. Setengah orang kata sampai 2 minggu. Tapi yang kebanyakannya ialah 3 hingga 5 hari untuk incubation period. Incubation period tu dia masuk dalam sistem kita, dia mula beranak lah. Dia duduk senyap, lepas tu dia beranak. Dan
apabila badan kita dah menunjukkan reaksi. Reaksi ni mungkin dalam bentuk demam, mungkin dalam bentuk sesama, ataupun dalam bentuk sakit tekak, lemah-lemah badan, lesu, ataupun dia hilang selera, hilang deria rasa, deria bau, dan cirit-berit dan pelbagai lagi. Itu kita anggapkan sebagai hari pertama. Okay? So hari simptom yang first kali dia kena itu adalah hari yang pertama. Dan hari pertama ni selalunya apabila ini dalam kebanyakan kes lah. Hari pertama ini selalunya dia mengambil masa 3 hingga 5 hari sebelum dia pergi ke fasa seterusnya. Okay? So hari pertama ni dia akan demam, sakit tekak, apa semua tu. Sampai ke hari ke-6, ke-7 dia dah mula turun ke bahagian paru-paru bahagian bawah. Okay? Dan di sini dia dah mula menunjukkan simptom-simptom seperti batuk, daun dah mula semput. Dan selalunya hari ke-7, hari ke-8 dia dah mula sesak nafas. Okay? Kemudian hari ke-8, ke-9 tu mungkin dia dah memerlukan oksigen. Hari ke-9, ke-10, ke-11 area tu dia boleh jadi lagi teruk dan waktu itu memerlukan bantuan intubasi ataupun yang dia masukkan mesin itulah, respiratory. Okey. So selalunya kalau atas hari ke-12, selalunya alhamdulillah, maksudnya dia tak memberikan kesan yang serius. Okey, right. Dan cerita tentang SARS-CoV ni juga kita tahu dia ada beberapa stage. So sekitar jangkaan 80% akan duduk di stage yang pertama. Stage pertama ni tak ada simptom. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun yang dia ada dia adalah COVID positif. Stage kedua ni dia demam, sakit tekak yang tak pergi ke paru-paru. Stage ketiga dia pergi paru-paru. Stage keempat dia dah menyebabkan radang paru-paru, dan stage kelima dia menyebabkan multiple organ. Okay. So itulah. So yang penting sekarang apa yang kita nak buat, kalau boleh dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, supaya kita walaupun dijangkiti oleh COVID ini, kita berada pada stage 1 ataupun 2. So kita faham apa yang berlaku. Maksudnya SARS-CoV ni bila dia masuk ke dalam sistem pernafasan kita, dia akan membiak. Dan setengah orang kata dia membiak sampai mencetuskan 1 bilion replika baru. Kenapa? Kerana apabila dia masuk dalam badan kita, dia akan masuk ke dalam sel kita dan mengarahkan sel kita menghasilkan replikasi. So ini adalah fasa pertama, replication phase. Menghasilkan benda-benda yang sama macam dia, kuman yang sama macam dia. Okey, dan dijangkakan dia boleh menghasilkan sekitar 1 bilion virus yang sama. 1 bilion bukan 1 million, 1 bilion virus yang pertama. Virus yang sama. Cumanya dalam penghasilan copy paste tu kan, ada kadang-kadang dia tak tercopy dengan betul. Okey, macamlah bayangkan kita kena buat ini saya bagi contoh lah, kita kena buat kuih lah kan. Nak kena buat karipap ke apa kan. Okey. Cuba bayangkan kalau kita kena buat 1 bilion karipap. Sudah tentu ada karipap yang terpenyek sana sikit, terpenyek sini sikit kan. Yang sengit, yang bengkok. Yang sengit dan bengkok ni selalunya dia akan just die off. Tapi ada juga yang sengit dan bengkok ni menjadi lebih kuat, dan ini kita panggil variant. Itu yang sekarang kita duk bimbang tu. Sekarang dah ada Delta variant, dan sekarang dah wujud pula cerita Delta plus variant. Kemudian keluar lagi cerita Lambda variant pula akan datang. So benda ni semua menakutkan kita kalau kita tak faham ataupun kita tak bersedia untuk menanganinya. So hari ni saya nak cerita bagaimana sebenarnya Vitex ini boleh membantu serba sedikit daripada kesihatan dalaman badan kita, bagaimana untuk kita bersedia untuk menangani wabak ini. Baiklah. Macam saya katakan, bila SARS-CoV ni masuk dalam sistem pernafasan kita, dia akan cari tempat yang dia boleh berlabuh. Macam kapal nak masuk pelabuhan ni lah. Okay, tempat yang dia boleh berlabuh tu kita panggil ACE2 receptor ataupun angiotensin converting enzyme type 2 receptor. Dan problem dia,
ACE2 receptor tu dia tak ada kat bahagian atas, dia ada kat bahagian bawah paru-paru. Sebab tu dia attack terus kepada bahagian bawah paru-paru kita. Ini yang akan menyebabkan dua perkara sekurang-kurangnya. Satu, bila dia attack, macam saya katakan, bila dia dah berlabuh dekat pelabuhan sel tu, dia dah masuk dalam sel tu, dia akan melemahkan sel ni dan selalunya sel ni akan mati. Dan ini akan mencetuskan apa? Dia akan mencetuskan viral pneumonia. Okey, itu satu. Tapi nombor dua, kita tahu juga, okey, kalau siapa yang belajar biologi lah okey, dekat bahagian hujung paru-paru tu ada tempat pertukaran gas yang namanya alveoli ataupun alveolus, kan? Dia macam belon macam tu, yang mana oksigen akan masuk. Dan alveolus ni, dia punya lapisan yang maksudnya belon tu, dia punya luar belon tu sangat-sangat nipis tau. So mudah untuk oksigen masuk ke dalam darah. Problem dia, bila berlaku jangkitan ini, lapisan yang nipis yang sepatutnya oksigen tu boleh masuk, dia dah jadi tebal. Disebabkan oleh orang kata bahan-bahan buangan akibat tindakan virus berlawan dengan sistem imun kita. So menyebabkan alveolus kita yang sepatutnya nipis tu jadi tebal. So bila jadi tebal, oksigen dah tak boleh masuk. So kita mengalami masalah hipoksia, tak boleh bernafas. Oksigen tak boleh masuk, kan? So dalam keadaan ini kita namakan komplikasi kedua disebabkan bukan saja dia menyebabkan viral pneumonia, tapi dia juga menyebabkan apa yang kita panggil sebagai ARDS. Okay? Acute Respiratory Distress Syndrome. Apa maksud tu? Maksudnya oksigen tak boleh masuk dalam badan kita. Macam kita lemas dalam laut tu lah. Kan? Tak boleh bernafas. Tak boleh bernafas. So oksigen tak boleh masuk dan sudah tentu kita tahu badan kita semuanya memerlukan oksigen, okay, untuk menghasilkan tenaga. So sel-sel dalam badan kita pun mulalah lemas. Right. So apabila dia dah berlaku bukan saja kurang oksigen, tetapi disebabkan oleh dalam badan kita, especially di bahagian saluran darah tu dan di bahagian organ tertentu seperti di bahagian jantung kita, di bahagian hati, buah pinggang, di bahagian pankreas, ada juga apa yang kita panggil sebagai ACE2 receptor ataupun pelabuhan yang mana virus tadi boleh berlabuh. Sebab tu dia juga boleh attack, ya. Dia juga boleh attack jantung, dia boleh attack buah pinggang, dia boleh attack hati, dia boleh attack pankreas. Dan keadaan hipoksia ataupun disebabkan oleh kekurangan oksigen ni menyebabkan sel-sel tu lebih terdesak, okey, dan tak boleh mempertahankan diri. Ini yang seterusnya, dia juga attack bahagian salur darah kita, menyebabkan salur darah tu luka, berada dalam keadaan keradangan, dan timbul pula satu lagi masalah. Apa masalah tu? Ialah darah beku. Sebab bila ada luka, darah beku, kan? Macam kita luka, lepas tu bahagian darah tu mula mengalir, tapi lepas tu dia beku. Samalah. Maksudnya dalam dinding sel kita yang apabila terluka dekat situ, berada dalam keadaan keradangan, dia juga akan menjemput platelet untuk menyebabkan pembekuan darah. Dan pembekuan darah ni pula, apabila menjadi lebih masif, lebih besar, lebih kritikal, dia akan menyumbat salur darah tersebut. So bertambah lagi, dahlah paru-paru kita tak boleh memberikan oksigen, okay, sel pula berhadapan dengan aliran darah yang tak sampai dekat dia disebabkan oleh penyumbatan salur darah itu. So inilah yang menjadi pencetus kepada komplikasi serius COVID tadi, menyebabkan mungkin memerlukan rawatan yang orang kata intubation, okay, supaya dapat mengurangkan beban kita untuk bernafas. Bila sampai tahap tu memang bernafas tu rasa macam satu pekerjaan yang sangat-sangat lelah, kan? Tak larat lah kita nak bernafas. So dibantu oleh mesin. Okay, right. So itulah apa yang saya boleh ceritakan tentang bahayanya, okay, bahayanya COVID ini.
Dan bahaya COVID ini juga lebih akan jadi bahaya kalau seseorang itu mempunyai faktor komorbid. Ini saya rasa saya bagi asas dulu. Saya bagi asas dulu sebelum kita nak memahami bagaimana Vitex ini boleh membantu. Okay, dia akan menjadi lebih teruk apabila seseorang itu mempunyai komorbid. Kalau orang yang tak faham apa benda maksud komorbid itu, komorbid ni maksudnya penyakit yang ada bersekali. Faham Penyakit ataupun keadaan yang ada bersekali. So sekarang kita dah tentukan apa komorbid tersebut dan kita dah daripada 2 tahun pengalaman sains menangani COVID ini, diorang dah tahu, diorang dah faham. Komorbid itu antaranya ialah seperti jika umur tu dah lanjut, terutamanya serius kalau umur lebih daripada 85 tahun. Okay, umur dah lebih daripada 85 tahun tu memang kita expect memang sangat serius lah. Okay. Kemudian mereka-mereka yang menjalani organ transplant. Organ transplant ni mungkin pemindahan buah pinggang ke, pemindahan hati ke, sum-sum tulang ke, organ transplant. Kemudian ni satu perkara yang mengejutkan dunia sains juga. Komorbid selepas itu ialah orang yang tak bersenam. Boleh bayang, saya tak masuk lagi kencing manis. Maksudnya orang yang tak bersenam ni, dia punya keadaan risiko faktor tu lebih tinggi daripada kencing manis dan bawah-bawahnya tu. Orang yang tak bersenam. Okay. Kemudian barulah datang darah tinggi, kencing manis, kanser, penyakit jantung, COPD ataupun chronic obstructive pulmonary disease, contohnya seperti asma ataupun paru-paru dia dah rosak, termasuklah masalah obes, okey, obes, gemuk, dan juga CKD, chronic kidney failure ataupun masalah buah pinggang. Okay, so itu adalah komorbid. So orang-orang yang ada komorbid ini risiko untuk nak jadi serius, nak kena intubation ataupun risiko nak meninggal tu lebih tinggi lah daripada golongan-golongan yang biasa. Sebab tu mereka ini betul-betul kena ambil tindakan sekarang, sementara boleh, sebelum kena. Jangan tunggu kena baru ambil tindakan. Sebelum kena, untuk nak mempertahankan badan, mempersiapkan badan seandainya kena. Okay, right. So anda faham tentang dua perkara dah saya dah jelas tadi, okay, iaitu bagaimana perkembangan penyakit COVID tadi dan bagaimana komorbid itu memainkan peranan. Okay, right. So satu perkara lagi saya nak cerita ni tentang komorbid. Kenapa komorbid ini mempunyai risiko 2 kali ganda lebih teruk ataupun 3 kali ganda lebih teruk daripada orang biasa? Satu, disebabkan oleh pengaruh usia, kencing manis, obes. Kita tahu orang-orang ni dia kekurangan sejenis antioksidan yang kita panggil sebagai master antioksidan yang ada semula jadi dalam badan mereka yang boleh mengatasi keradangan kronik dan juga pengaruh radikal bebas ataupun racun-racun yang dikeluarkan oleh tindakan jangkitan COVID tadi. Okay. Nama master antioksidan ini ialah glutathione. So, bila meningkat usia, glutathione ini semakin menurun. Ini yang badan kita hasilkan. Bukan yang kita cucuk nak jadi putih tu, tak. Okay, ini yang badan kita secara semula jadi hasilkan. Okay, glutathione. Dan itu satu. Nombor dua, apabila meningkat usia lah, dan apabila mempunyai masalah obesity, badan mereka ni akan menghasilkan ejen-ejen keradangan. Obesity ni, sel lemak kita ni akan menghasilkan setiap saat bahan keradangan yang dinamakan sebagai adipocytokinin contohnya. Okay. Yang menyebabkan badan kita terdedah kepada keradangan kronik. Dan sama juga bagi mereka yang ada masalah diabetes, masalah penyakit metabolic diseases, penyakit-penyakit yang saya dah sebut komorbid tadi, semuanya mempunyai faktor keradangan kronik yang ada secara semula jadi dalam badan, yang dah sedia ada. Okay, maksudnya dua perkara tadi. Dan nombor tiga, mereka-mereka yang ada komorbid ini, sistem imun dia lemah. Dan sistem imun dia tu tak ready untuk nak fight dengan COVID ni apabila perlu. Sebab itu,
Dengan 3 perkara ni, iaitu kurang antioksidan secara semula jadi, keradangan yang sedia ada dalam badan, termasuklah sistem imun yang lemah, menyebabkan faktor komorbid tadi meningkatkan risiko apabila kena COVID mendapat risiko yang lebih serius. So, kalau faham di situ, saya nak ceritakan pula, bagaimana stage. Tadi saya dah cerita stage dari sudut hari. Sekarang saya nak cerita stage. Dia ada 4 stage COVID ni. Maksudnya stage yang pertama saya cakap replication. Replication ni adalah apabila kuman tadi membiak dalam badan kita. Phase kedua, fasa kedua adalah apabila dia attack paru-paru kita. Itu saya dah ceritakan bagaimana apabila dia attack paru-paru kita akan berlaku 2 perkara. Satu, viral pneumonia, maksudnya sel-sel paru-paru mati. Dan nombor 2, pertukaran gas oksigen karbon dioksida itu tak dapat berlaku secara efektif. Ini menyebabkan apa yang dipanggil sebagai ARDS ataupun Acute Respiratory Distress Syndrome. Dan phase ketiga, bila kuman tu dah mula tersebar dalam darah, dia akan mula attack organ-organ yang ada dalam badan kita. Dan organ-organ ni pun menjadi semakin lemah. Sebab apa? Sebab mereka pun kekurangan oksigen disebabkan oleh ARDS tadi. So, bila kurang oksigen, bayangkanlah anda tengah lemas dalam laut, anda nak lawan, memang of course tak samalah macam anda tengah segar nak berlawan. Betul tak? So, itulah yang berlaku pada sel-sel dalam badan kita. Dan akhir sekali, fasa keempat ni ialah fasa orang kata the final struggle. Maksudnya fasa kita menggelupur lah nak lawan. Kan? Apa yang berlaku? Ini mungkin anda biasa dengar istilah ni. Namanya cytokine storm. Cytokine storm. Apa benda cytokine storm? Cytokine ni adalah ejen keradangan. Kena faham, dalam badan kita ada bahan-bahan tertentu seperti cytokine, interleukin type 6, banyak lagi, leukotriene dan sebagainya. Mereka ni bertindak seperti pemukul gendang. Dia pukul gendang. Bila dia pukul gendang? Sebab kalau tengok cerita-cerita lama lah, kan, bila diorang nak lawan dia, ada barisan depan tu dia akan pukul gendang. Dong, 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 kan? Maksudnya masa tu tentera semua kat belakang tu dah ready nak lawan. So, ejen keradangan ni adalah sebenarnya ejen yang memukul gendang supaya menyebabkan sistem imun kita ready untuk nak berlawan dengan apa saja. Sistem imun kita terdiri daripada sel darah putih, dan sel darah putih ni pun banyak berbelah jenis, kan. So, mereka ni dah ready nak fight. So, dalam keadaan final struggle tu, final struggle ataupun fasa keempat yang kita menggelupur tu, so yang dinamakan sebagai cytokine storm ni, dia adalah, ataupun kita translate bahasa Malaysia-nya adalah ribut cytokine ataupun ribut bahan anti radang. Maksudnya badan kita dah sedar, badan kita dah sedar kita diserang dengan seriusnya oleh benda-benda asing iaitu COVID tadi. So, semua orang yang drum tu dia akan pukul gendang, menyebabkan sel darah putih kita terus serang. Dan problem dia ialah apabila dia serang, dia terlajak serang. Terlalu banyak sangat. Maksudnya dia eksesif. Dia akan menyebabkan respons sistem imun yang terlajak. Bukan saja dia serang sel-sel yang sakit, bukan saja dia serang sel-sel yang bahaya seperti virus tu, dia juga menyerang sel-sel sehat badan kita. Inilah apa yang akan menyebabkan komplikasi yang orang kata fatal. Apabila sistem imun kita dah tak ada kontrol lah. Dia dah panik. So dia kerahkan semua kalau bahasa peperangan dia kerahkan semua kereta kebal, jet pejuang, kapal pejuang, apa semua serang. So bila dia serang tu, dia terlajak serang. Dia bukan saja bunuh musuh, dia terbunuh rakyat jelata sendiri. Macam tu lah lebih kurang, kan. So anda faham maksudnya cytokine storm ni adalah tindak balas sistem imun yang terlajak. Maksudnya disebabkan oleh ribut anti keradangan. Cytokine storm tu, ribut anti keradangan ni menyebabkan apa yang akan berlaku ialah mula berlaku darah beku.
Darah beku ni lah yang pula akan menyebabkan penyumbatan salur darah ke organ-organ penting termasuk di bahagian paru-paru, menyebabkan sebahagian daripada paru-paru itu mungkin dah lemas, habis, dah tak boleh berfungsi, jadi parut. So, itu yang dia jadi long COVID tu, orang yang sesak nafas pasal bergantung pada oksigen dan sebagainya. Kalau ada serang hati ataupun buah pinggang, samalah. Inilah yang akan berlaku. Termasuklah kalau ada serang jantung, akan menyebabkan jantung lemah, serangan jantung dan sebagainya. Okey. So, itulah cytokine storm. Dan kenapa cytokine storm ini badan kita tak dapat atasi? Jawapannya oxidative stress. So, saintis telah mendapat yang saintis dah bersetuju. Okey, saintis dah bersetuju bahawa kebanyakan komplikasi yang berlaku dalam badan kita ini disebabkan oleh, kena minum air jap. Alhamdulillah. Okey. Disebabkan oleh oxidative stress. Apa oxidative stress? Oxidative stress ialah apabila serangan-serangan oleh sel darah putih tu. First saya nak cerita sikit. Macam mana sel darah putih ni serang badan? Macam mana dia serang virus? Ada dua cara. Selalunya lah. Satu, dia akan menggunakan keupayaannya untuk menelan virus tu. Ini panggil phagocytosis. Okay, dia telan. Betul-betul dia telan. Okay. Dan macam mana dia nak telan virus tu? Dia kenal. Macam mana nak kenal? Inilah fungsi antibody tu. Okay. Melalui antibody tu, dia dah aim, dia dah mark, oh, yang ini virus. So, dia telan. Nombor dua, ialah dia tembak. Ataupun dia panah. Ikutlah, dia guna misal ke apa ke. Tapi, apa peluru dia? Apa senjata dia? Senjata dia ialah radikal bebas. Kita tahu radikal bebas boleh menyebabkan kerosakan sel. So, diorang tembak pun menggunakan radikal bebas. So, apabila dia tembak radikal bebas ke sel-sel kita yang sehat, okay, sel-sel kita yang sehat ni pun akan collapse. So, dalam keadaan badan yang sehat, dalam keadaan usia yang muda, dalam keadaan yang kita tidak ada keradangan kronik, dalam keadaan yang kita tidak maksudnya dalam keadaan badan kita yang cukup antioksidan, dan dalam keadaan kita yang usia muda, maksudnya badan kita menghasilkan master antioksidan yang saya namakan glutathione tadi, okay, badan kita boleh mendindingkan diri, sel-sel badan kita yang sehat tadi boleh mendindingkan diri dari serangan radikal bebas tadi. Tapi kalau kita ada comorbid, usia dah meningkat, tak cukup antioksidan, so inilah yang akan menyebabkan, okay, radikal bebas yang ditembak kepada sel-sel sehat kita tu kena sasaran dan sel-sel sehat kita akan jadi musnah. Ini kita panggil oxidative stress. Maksudnya badan kita terdedah kepada gejala oxidation disebabkan oleh radikal bebas kerana kita tidak mampu lagi meneutralkan radikal bebas itu menggunakan antioksidan. Boleh faham ke ni? Okay. Right. Tapi itulah secara definisinya. Okey. Sebab itu, nak mengatasi keradangan yang disebabkan oleh serangan cytokine storm tadi, dia mencetuskan keradangan yang serius dalam badan kita. Mencetuskan keradangan yang serius dalam badan kita. So, nak mengatasi oxidative stress dan keradangan serius ini, sebab itu rawatan yang pertama hospital bagi ialah ubat anti radang. Namanya apa? Steroid. Steroid ni adalah ubat anti radang yang kuat. Cuma steroid ni tak boleh digunakan, harus digunakan secara berhati-hati sebab dia pun ada kesan sampingan yang serius. Tapi untuk menyelamatkan nyawa memang itulah yang digunakan. Sebab tu kalau masuk ward, bila dah sesak nafas tu, doktor akan mulakan rawatan dua ubat yang utama. Satu ialah ubat cair darah sebab nak mengatasi blood clot, macam saya katakan tadi, untuk mengelakkan daripada darah beku tadi. Dan nombor dua ialah steroid untuk mengatasi keradangan ataupun cytokine storm tadi. Okey, tapi mana yang saya katakan itu adalah ubat. Itu adalah apabila badan kita dah tak mampu lagi untuk menghasilkan antioksidan
untuk mengatasi keradangan tersebut. So itulah apa yang berlaku dalam badan kita. So saya harap anda faham. Dan ini saya belum kaitkan dengan Phytech lagi kan. Ini penjelasan, senario dia lah. Right. So saya nak tanya. Cuba jawab dalam ruangan chat. Kalau siapa boleh jawab. Apa ayat-ayat yang selalu saya guna tadi? Kalau anda faham lah apa yang saya cerita tadi. Apa ayat-ayat yang saya cerita tadi? Apa ayat-ayat yang mempengaruhi permasalahan yang saya cerita tadi? Ada siapa boleh komen? Saya tengok Hajah Faridah Hanum is watching itu daripada tadi. Mungkin line dia tak bagus kot. Okay, tak ada siapa komen ke? Okay, tak ada siapa komen, tak apalah. Saya ringkaskan. Tadi yang saya dah ulang. Baru ada nampak komen termasuk Penicillin Doktor. Ubat cair darah, okay, betul. Okay. Keradangan, yes. Ayat yang saya dah ulang tadi ialah keradangan. Itu nombor 1 kan. Ayat nombor 2, ingat tak apa yang saya cakap tentang master glutathione atau benda? Ayat yang kedua saya cakap ialah antioksidan. So 2 ayat ni utama. Satu ialah keradangan, satu ialah antioksidan untuk mengatasi oxidative stress tadi. Kan? Dan yang ketiga yang saya dah ulang juga ialah wujudnya komorbid. Faktor komorbid. Itulah hanya orang yang tak jaga gaya hidup sihat, tak cukup tidur, tak seraman, kemudian yang usia dia meningkat, yang obes, yang ada penyakit-penyakit metabolik. Okay? So komorbid ini juga penting sebab apa? Komorbid ini akan mempunyai keadaan badan yang sedia berada dalam keradangan kronik. Keadaan badan yang dah memang sedia dalam keadaan keradangan kronik. So, kita faham contohnya macam komorbid diabetes, diabetes yang tak dikawal. Ini meningkatkan risiko gejala kematian. Maksudnya kematian yang ada setiap hari tu 74%. Ada satu ketika tu 74% daripada mereka yang meninggal tu mempunyai kencing manis. Ya, sistem imun yang lemah. Okay, itu saya tak boleh komen lagi sebab sistem imun ni kita kena pergi kepada produk kita satu lagi tu, iaitu apa? Defense. Kan? Okay, tak apa. Saya ceritakan tentang dua perkara tadi yang utama. Satu, keradangan kronik. Nombor 2 ialah apa? Antioksidan yang tak mencukupi. Di sinilah apa yang saya boleh katakan Phytech ini boleh memberi peranan. Okay? Anda pun tahu Phytech ini adalah kombinasi daripada 12 bahan phytonutrisi. Bahan yang orang kata semula jadi, yang boleh diambil daripada dunia tumbuhan, yang mempunyai kesan antioksidan dan kesan anti radang semula jadi. Itu 2 yang pertama. Okay? Right. Apa lagi kesan Phytech yang anda tahu? Ini maksudnya untuk nak menunjukkan kelebihan Phytech, dia ada kesan antioksidan, kesan anti radang semula jadi. Kemudian kita tahu dia pun menunjukkan kesan telomerase activator. Maksudnya bagi mereka yang dah berusia, yang mana mengalami kemerosotan sel-sel badan, okay, peranan telomerase activator ni akan memanjangkan semula telomere. Ni anda kena tengok balik video balik. Kalau saya jelaskan ni memang panjang cerita lah ya, kan. Dia akan memanjangkan balik telomere kita supaya sel-sel kita yang dulu yang lemah akan menjadi kuat balik. Maksudnya telomerase activator ni menguatkan sel yang lemah menjadi sel yang lebih kuat. So of course, sel yang lebih kuat sudah tentu akan lebih bertahan untuk nak bertempur dengan COVID tadi. Kan? So itu 3. Apa lagi kesan Phytech? Dia juga membantu melancarkan aliran darah. Tadi kita dah cerita tentang aliran darah kita yang mungkin tersumbat, kan, ataupun yang tak lancar disebabkan oleh COVID. So dia melancarkan aliran darah.
Dan nombor 3 ialah dia juga mampu untuk apa? Memberi cell growth factor. Maksudnya dia membantu penyembuhan dalaman. So ada apa-apa luka ke apa benda yang disebabkan oleh permasalahan cytokine storm tadi, dia membantu pemulihan itu semula. So itulah peranan Phytex sebenarnya. Kita kembali kepada 5 fungsi asas Phytex tu yang kita juga rumuskan bahawa Phytex juga boleh membantu untuk mengatasi apa? Mengatasi metabolic diseases, penyakit yang berangkai-rangkai yang juga merupakan komorbid yang penting bagi penyakit COVID-19 ni. Iaitu apa? Tekanan darah tinggi, kolesterol dan juga diabetes terutamanya. So, di sini kita nampak hubung kait bahawa dengan 5 perkara ataupun 5 kekuatan yang boleh dijalankan oleh polyphenols ataupun carotenoid ataupun bahan-bahan yang ada dalam Phytex ni, phytonutrition ini, dia boleh membantu badan. Kan, boleh membantu badan untuk cuba mengelakkan komplikasi itu jadi lagi teruk. Maksudnya kalau api tengah marak, dia boleh bantu untuk memadamkan api itulah. Tapi apapun ini ikhtiar manusia. Kena faham tersebut. Okay, right. So kalau anda dah faham tersebut, mungkin ada orang tanya. Ada orang cakap, oh saya dah makan buah, saya dah makan sayur. Okay, contohlah buah lah kan. Apa buah musim sekarang? Sekarang buah musim durian. Durian ni memang saya rasa semua orang makan lah musim ni. Okey, durian bagus sebab dia ada antioksidan. Durian bagus sebab dia pun ada polyphenols. Tapi durian pun tinggi dengan kalori. Kan? Maksudnya kalau seulas durian itu, kalorinya sekitar antara 40 hingga 50 kalori. Kan? So, ini kalau anda makan, sebab seulas durian tu polyphenolnya taklah banyak mana. So anda kena makan banyak durian kalau dapat perlindungan polyphenol daripada durian tu, tetapi anda juga membawa masuk kalori yang juga tidak sihat untuk badan, fruktos. Okey. Dan mungkin orang makan durian sekarang musim manggis juga. Kan? Well, kita makan manggis, tapi sebenarnya yang kita tahu xanthin ataupun antioksidan yang ada pada manggis tersebut letaknya pada mana? Pada kulit manggis. So tak ada siapa pula makan kulit manggis. Okey. Dan dalam fridge saya selalu ada anggur. Okey, anggur sama juga. Puaslah saya gigit anggur tapi tak jumpa biji dia. Sebab resveratrol yang memainkan peranan untuk sebagai sejenis bahan anti radang yang kuat tu terletak pada biji. Okey, tak adalah pula anggur tu ada biji. So apa yang saya boleh katakan, Phytex ini membantu untuk memberikan kesan yang kadang-kadang kita susah nak dapat daripada buah-buah walaupun kita makan buah. Kan? Maksudnya kalau kita makan macam saya katalah, kita makan grape, kita tak dapat resveratrolnya sebab resveratrol ni letaknya lebih kepada grape seeds ataupun biji anggur. Manggis letaknya xanthin tu terletak lebih kepada dia punya kulit. Siapa yang makan kulit manggis, kan? So itu poin yang pertama yang sangat penting. Disebalikkan yang saya dah cerita poin 5 ciri-ciri Phytex tadi, antioksidan, anti radang, melancarkan aliran darah, telomerase activator dan juga cell growth factor tadi. Okey, di sebalik itu, kenapa Phytex ini memudahkan kita ialah satu, dia menyebabkan kita dapat sifat ataupun kita dapat bahan aktif yang bersifat anti radang dan anti oksidan tadi dengan kaedah yang lebih mudah dan selamat, tanpa mendedahkan diri kita kepada terlalu banyak kalori, gula, ataupun kita tak payahlah nak kunyah kulit manggis tu. Okey, susah tu kalau saya suruh kunyah kulit manggis kan. Okay, nombor 2, maksudnya dalam Phytex ni ada 12 phytonutrisi. 12. Okey, right. Saya tanya anda lah. Siapa yang makan setiap hari, 2 kali sehari, 12 jenis buah-buahan? Susah tu nak dapat 12 jenis kan. Paling tidak 2-3 jenis tu mungkin.
Kan nak dapatkan orang yang makan 12 jenis buah-buahan tu susah. Tapi kenapa nak kena makan sampai 12? Kenapa saya letak 12? Sebab dalam setiap phytonutrisi ni dia bertindak secara sinergi untuk memberi kesan yang lebih potent, yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Maksud saya, okey. Ini selalu saya bagi contoh lah. Maksudnya, kalau saya suruh anda seorang kalau saya suruh anda seorang untuk pergi angkat kereta memang tak bergerak lah kereta tu. Mungkin dengek-ngek macam tu je. Tapi kalau saya suruh 12 orang untuk angkat, mungkin kereta tu boleh diangkat. Maksudnya, kuasa sinergi, kuasa tolong-menolong, kuasa kerjasama antara nutrisi, phytonutrisi, antioksidan yang ada. So itu kelebihan Phytex juga. Dia ada 12 phytonutrisi yang memberikan kesan sinergi supaya kesan perlindungan, pemulihan dalaman itu bertindak dengan lebih efisien. Okey. Dan seterusnya apa? Kita tahu setengah-setengah orang dia kata, saya tak perlu sangat antioksidan ni sebab badan dah buat. Tapi kena ingat, apabila usia meningkat, terutamanya apabila dah mencecah usia 45 ke atas, okey, badan kita tidak lagi menghasilkan antioksidan secara semula jadi dengan mencukupi. Maksudnya badan kita terdedah kepada gejala oxidative stress. Kita tidak lagi dapat menangani. Kita tidak lagi dapat menangani radikal-radikal bebas daripada proses-proses yang biasa. Nak lagi kena datang COVID. So macam mana nak buat? Sebab tu perlu penambahan antioksidan yang mencukupi. Okay? Right. Di samping itu, apabila berusia lanjut ni, kebanyakan daripada sel kita ataupun kromosom kita, dia punya telomere ni semua dah pendek-pendek, dah tinggal sikit je. Kan? Menyebabkan sel tadi berada dalam keadaan lemah dan tidak utuh. Maksudnya dia adalah, tapi seperti sel yang berusia, maksudnya dia weak, dia lemah. Dia tak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. So di sini peranan telomerase activator, iaitu apabila dia memanjangkan semula telomere tadi, sel yang lemah tadi akan jadi sel-sel yang kuat. Maksudnya bersedia untuk mempertahankan badan daripada COVID. Okay? Right, so tadi tiga faktor tambahan tadi saya dah ceritakan. Satu, iaitu disebabkan oleh kita mempermudahkan mendapat bahan aktif daripada nutrisi yang kita perlukan. Nombor dua, dia mempunyai 12 phytonutrisi yang mempunyai kesan sinergi. Nombor tiga, dia membantu untuk menyelesaikan masalah mereka-mereka yang berusia tadi, dari sudut masalah kekurangan antioksidan semula jadi dan sebagainya. Okey, keempat. Kita faham tugas gabungan phytonutrisi, 12 phytonutrisi yang ada dalam Phytex ini, dia juga membantu untuk mengawal keradangan kronik. Dia berkesan anti radang. Bila dia kawal keradangan kronik, maksudnya insya-Allah, kadar gula itu boleh turun, tekanan darah pun tak tinggi, kolesterol pun terkawal, dan ini akan mengurangkan komorbid yang ada yang melemahkan sistem imun anda. Okay, right? Itu nombor 4. Maksudnya dia mengawal keradangan kronik. Dan nombor 5, tadi saya dah ceritakan tentang pengambilan buah, yang mana ekstrak yang kita ada ni, kita minimizekan kandungan fruktosa, kandungan gula, kandungan kalorinya yang ada secara semula jadi. Maksudnya kita tidak lagi terdedah kepada kandungan gula ataupun kandungan kalori yang tinggi apabila kita mengambil buah-buahan. So dia lebih mesra alam untuk memberi pertahanan daripada kalau kita makan buah. Bayangkan kita nak telan sampai 2 biji, bukan 2 biji durian, berapa kalori yang masuk dalam badan kita tu kan. Dan of course yang terakhir, kenapa Phytex ni bagus bagi saya lah, sebab dia sedap. Sebab peranan sedap tu memberikan psikologi kita, yang kita ready untuk mengamalkannya. Sebab saya faham, bayangkan kalau Phytex ni rasanya pahit, rasanya payau, susah nak telan. Anda boleh makan sekali, tapi kali kedua, kali ketiga tu jadi macam setiap kali nak makan, nak minum Phytex ni rasa Allah,
Alahai. Dia punya alahai tu panjang sikit kan. Tapi sekarang setiap kali nak minum Firetex tu sedap je, main tonggang je kan. Sedap je kan. Lebih 2 kali pun kadang-kadang kita tak kisah kan. So itulah. So tadi saya dah jelaskan. Yang penting anda kena ingat, okey, 5 kesan Firetex yang asas. Okey, saya ulang lagi sekali. Anti radang, antioksidan, telomerase activator, lancarkan aliran darah, cell growth factor. Ini 5 yang asas. Okey. Kemudian 5 yang support tadi, apa dia? Dia dapat mempermudahkan kita dapat bahan aktif daripada buah-buahan ataupun benda-benda yang tak semestinya kita mampu makan. Contohnya seperti pignogenol. Siapa yang mampu kunyah pokok pine tu nak dapat pignogenol? Memang tak ada dia. Okay? Right? Nombor 2, dia adalah gabungan 12 phytonutrisi. Maksudnya dia bekerja sebagai, bertindak sebagai sinergi, memperkuatkan kesan perlindungan tadi. Okay? Nombor 3, dia membantu kita untuk mengatasi keadaan usia yang lanjut. Maksudnya keadaan usia badan kita yang dah kurang antioksidan, yang terdedah pada oxidative stress, terdedah kepada telomere shortening. Okay. Nombor 5, apa dia? Dia juga mengawal keradangan kronik yang menyebabkan komorbid tadi. Yang menyebabkan penyakit-penyakit metabolik, apa dia? Kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Okay. Dan nombor 5, yang juga penting, okay, bukan saja dia sedap, tapi dia membantu untuk mengurangkan pengambilan gula dan pengambilan kalori seandainya kita makan bahan-bahan tersebut secara semula jadi. Okay, so itu saya dah bagi 5 perkara fungsi asas Firetex, bagaimana dia membantu untuk mengatasi COVID dengan cytokine stormnya, dengan masalah oxidative stressnya. Okay. Dan 5 perkara yang side tadi yang juga penting, yang mana gabungan ini insya-Allah dapat memberi kesan yang positif bagi mereka yang berhadapan dengan COVID virus. Okay, right. So, satu perkara yang harus saya ingatkan, okay, Firetex ni bukan ubat Dia bukan ubat. Dia adalah suplemen. So, sudah sentuh suplemen yang berbentuk, yang menggalakkan pemulihan dalaman ini, okay, dia kena digabungkan dengan gaya hidup sihat. Anda pun tahu, nak tingkatkan sistem imun, tidur kena cukup 7-8 jam. Kena senaman secara istiqomah. Okay, jangan lupa setiap hari jalan kaki setengah jam. Itu paling kuranglah yang anda kena buat. Jalan kaki setengah jam. Setiap hari Saya tak cakap selang sehari ke apa, setiap hari. Make sure that badan anda train, bersiap sedia untuk berhadapan seandainya perlu. Okay, right? Kemudian of course di sebalik menjaga gaya hidup sihat tadi, jagalah pemakanan juga. Elakkan daripada minum teh tarik ke, benda-benda yang banyak gula. Okay, makanan-makanan yang berbentuk junk food, processed food, apa benda semua tu. Okay, termasuklah apa yang sepatutnya kita buat ialah pencegahan daripada kita bertemu dengan COVID virus. Maksudnya penjarakan sosial, pakai mask, selalu basuh tangan, itu pun penting. Dan satu perkara lagi yang kadang-kadang kita aku nak buat ke tak buat, tapi bagi saya buatlah. Kena vaksin. Sebab ini salah satu perkara yang boleh membantu kita. Walaupun orang kata nak kena vaksin tiap tahun lah, itulah, inilah, don't worry. Okay? Bagi saya, get your vaccination. Vaksinkan diri anda. Okay? Sebab, sekali lagi, orang tanya saya berapa lama COVID ini akan melanda kita. Tadi pun saya ada bincang dengan abang ipar saya, dengan adik ipar saya. Sebenarnya kita tak tahu. Sekarang kita terdedah kepada varian baru, Delta variant. Itu pun dah cukup untuk menyebabkan panik ataupun menyebabkan kenaikan yang mendadak dengan seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Okay? Belum habis Delta variant ni, datang lagi Delta Plus variant. Aduh. Delta Plus variant. Dan belum habis Delta Plus variant tu, datang lagi Lambda variant. Aduh. Kan? Dan siapa tahu tak lama lagi datang Kappa variant, Gamma variant,
Theta variant, segala jenis variant akan datang. So saya kata dulu mungkin kalau diambil daripada pelajaran sejarah tentang Spanish flu. Okay, Spanish flu ni bertahan lebih kurang 3 tahun. Tapi sekarang ni nampak gaya, tak tahulah tahun depan ni dia boleh hilang ataupun tidak. Tapi mungkin dengan usaha untuk kita membuat vaksinasi dan segala-segalanya tu mungkin memberi kesan. Tapi semuanya kuasa Allah kan. Setengah orang kata mungkin bertahan sampai tahun 2025. Sekarang 2021. Maksudnya 4 tahun lagi, Allah. Dan setengah orang kata mungkin tak hilang-hilang. Mungkin kita terpaksa hidup dengan COVID. Bagaimana kita nak hidup dengan COVID kalau kita tak mempersiapkan badan kita? Sebab itu penting segala langkah yang selalu saya ulang, yang selalu saya katakan. Jaga gaya hidup sihat, okay? Jaga pencegahannya, jaga pemakanan. Kalau anda obes, sekarang adalah masa yang paling sesuai untuk anda betul-betul mengambil tindakan supaya anda dapat menguruskan badan. Dan sambil itu, kita juga harus ada seperti mana yang kita ada bajet untuk kita bayar bil telefon setiap bulan, bil Astro setiap bulan, bil Netflix setiap bulan. Kita harus ada bajet untuk kesihatan juga setiap bulan. Okey, maksudnya mungkin kita adakan ruang ataupun bajet untuk kita amalkan defense, kita amalkan Vitex, supaya kita dah orang kata buat apa yang terbaik dari sudut ikhtiar, dari sudut ikhtiar manusia, kan? So itulah kesimpulannya. Dengan harapannya apabila kita dah berikhtiar ini, apabila terkena pun apa segala jenis varian pun, kita tergolong dalam 80% yang tidak mengalami komplikasi ataupun komplikasi yang serius, insya-Allah. So itulah saya boleh ringkaskan apa kesan Vitex, okey, bagaimana dia membantu anda dalam musim COVID ini. Bagaimana kalau kesan yang terbaik, kita harapkan Vitex ini lebih kepada pemulihan dalaman untuk kita bersiap sedia. Tapi hari ini saya tak pilih untuk cerita tentang defense. Sebab kalau cerita defense dengan Vitex mau 3-4 jam nanti kan. So saya cerita satu-satulah. Saya cerita bagaimana Vitex membantu anda untuk berikhtiar. Ayat ikhtiar. Sebab kalau dah sampai masa tu, buatlah apa saja. Dah sampai masa, memang sampailah. Tak ada nak buat apa. Semuanya kuasa Allah. Tapi Allah pun suruh kita berikhtiar. Kita usaha yang terbaik, insya-Allah. So saya doakan anda semua dalam musim pandemik ini, jaga diri baik-baik, okay, stay safe, okay, amalkanlah Vitex dan juga defense itu. Dan yang lain kita serahkan, kita tawakal kepada Allah. Dan jangan lupa jaga gaya hidup sihat anda. Okay? Senaman tu penting, makan sayur tu penting. Dua perkara ni yang rakyat Malaysia paling tak suka, makan sayur dengan senaman. Betul tak? Okey lah. Right. So have a good weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.